Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini merupakan hari pertama cikgu mengajar kamu secara dalam talian, iaitu cikgu menggunakan medium video untuk mengajar kamu. Nama cikgu Muhammad Nasrun bin Ramli. Cikgu yang akan mengajar kamu mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan untuk ketiga-tiga kelas tahun 3. Kita teruskan kepada tajuk imbangan. Kamu boleh rujuk buku teks kamu ya. Muka surat imbangan, muka surat 2 dan 3. Muka surat 2 dan 3. Imbangan bermaksud kebolehan seseorang individu mengekalkan posisi tubuh, iaitu keadaan tubuh lah, sama ada dalam keadaan berdiri kah, membongkok kah, dan sebagainya. Semasa berada di dalam keadaan pegun itu bermakna tetap tidak bergerak, atau semasa melakukan sesuatu aktiviti. Bermakna imbangan ini boleh dilakukan dalam dua keadaan, iaitu yang pertama apabila keadaan kamu dalam keadaan yang tetap ataupun pegun. Yang kedua, atau semasa kamu melakukan aktiviti ataupun bergerak. Imbangan ini biasanya kita berdiri menggunakan dua kaki. Memang kita seimbang, kita berdiri dengan betul. Sekiranya kita ubah kamu punya pusat graviti tersebut daripada dua kaki menjadi satu kaki, adakah kamu masih boleh mengekalkan keseimbangan kamu tanpa jatuh? Itu maksudnya imbangan. Bermakna kamu perlu kuasai kemahiran ini. Imbangan terbahagi kepada 3, yaitu imbangan statik, imbangan dinamik, dan imbangan songsang. Imbangan pertama dalam imbangan statik adalah imbangan dekam. Yang kedua, imbangan V berkembar. Yang ketiga, imbangan skala. Yang keempat, imbangan bertingkat. Imbangan jenis kedua adalah imbangan dinamik, contohnya jambatan panjang. Imbangan ketiga, imbangan songsang. Ada dua contoh di situ, yaitu lejang dan juga kereta sorong. Sekiranya ditanya soalan, ada berapa jenis imbangan? Jangan kamu bagi tahu dia punya contoh, itu adalah contoh. Kamu sebutkan imbangan terbahagi kepada 3 jenis, yaitu imbangan statik, imbangan dinamik, dan juga imbangan songsang. Apabila ditanya mengenai contoh, barulah kamu senarikan contoh-contoh tersebut yang ada di bawah ni. 1, 2, 3, 4, 1 dan 1, 2. Kita pergi kepada imbangan statik. Imbangan statik bermaksud kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika pusat gravitinya berada dalam keadaan setempat. Pusat graviti itu sama ada kaki, lutut, dan sebagainya. Punggung juga dinamakan sebagai pusat graviti. Untuk tahu pusat graviti itu di mana, dia merupakan anggota badan kamu yang menyentuh tanah ataupun menyentuh lantai, yang mana kamu gunakan anggota badan tersebut untuk menyeimbangkan badan kamu. Imbangan-imbangan juga dipengaruhi dengan jumlah tapak sokongan. Tapak sokongan kena ingat. Tapak sokongan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan sebagainya. Biasanya kita belajar 1, 2, dan 3 sahaja. Sebab jika 4 tapak sokongan, biasanya kamu memang boleh buatlah. 1 tapak sokongan bermakna 1 anggota badan sahaja yang menyentuh tanah. Contohnya, kamu buat dirian bangau, yaitu kamu berdiri menggunakan 1 kaki sahaja. Bermakna anggota badan yang menyentuh tanah cuma 1 kaki. Contoh 2 tapak sokongan apabila kamu menggunakan 2 kaki berdiri, tetapi kamu buat tangan bentuk T. Itu imbangan 2 tapak sokongan. Imbangan 3 tapak sokongan boleh menggunakan lutut dan 2 kaki kamu. Bermakna lutut, kaki kiri dan kaki kanan, ada 3 anggota badan yang menyentuh tanah, maka itu merupakan 3 tapak sokongan. Kita terus kepada contoh-contoh dia. Dalam buku teks kamu muka surat 2, Najmi dan rakan-rakan sedang belajar kemahiran imbangan. Mereka perlu mengawal posisi tubuh di atas tapak sokongan. Mari lakukan kemahiran imbangan di bawah. Coba tengok satu persatu. Imbangan statik. Imbangan dekam. Kita tengok ada berapa anggota badan yang menyentuh tanah.
kaki dia menyentuh tanah tak? Tidak kan? Dua tapak tangan dia menyentuh lantai ataupun tanah ataupun tilam. Oke, bermakna imbangan dekam menggunakan dua tapak sokongan. Kita tengok pula imbangan V berkembar, yang mana imbangan ini memerlukan dua orang. Oke, apabila memerlukan dua orang, jika mereka melakukan imbangan yang sama, maka jumlah tapak sokongan dikira. Oke, murid pertama, anggota badan yang menyentuh tilam ataupun tanah adalah punggung. Murid kedua juga punggung. Bermakna ada berapa tapak sokongan di situ? Ya, betul. Dua tapak sokongan. Oke, bagus. Imbangan yang ketiga adalah imbangan skala. Memerlukan dua orang murid juga. Oke, ini kamu nampak jelas. Ada berapa anggota badan yang menyentuh tilam? Ada dua. Bermakna imbangan skala menggunakan dua tapak sokongan. Oke, dan yang terakhir, imbangan bertingkat, yang mana memerlukan dua orang murid juga. Hanya satu orang murid sahaja yang menyentuh lantai. Dia menggunakan dua kakinya. Manakala murid satu orang tu lagi, dia berpijak di atas paha murid yang pertama. Maka jumlah tapak sokongan ini dua. Kita kira yang murid yang menyentuh lantai sahaja. Boleh jelas di situ? Oke, ini imbangan statik. Oke, salah satu jenis imbangan tadi ya. Oke, kita pergi kepada imbangan kedua, yaitu imbangan dinamik. Imbangan dinamik bermaksud kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika pusat graviti diubah. Pusat graviti itu adalah tapak sokongan itulah. Yang mana tadi mula-mula dia tidak bergerak, pusat graviti tersebut. Oke, manakala imbangan dinamik pula, dia bergerak, dia berubah-ubah. Oke, kita tengok imbangan dinamik. Contohnya adalah jambatan panjang. Oke, tengok buku teks kamu. Dia ada dua langkah di situ. Langkah pertama dan langkah kedua. Langkah pertama mula-mula dia rapat tangan dengan kaki. Oke, kemudian dia langkah bergerakkan tangan ke hadapan sehinggalah dia punya tangan jauh daripada kaki dan badan dia berada dalam keadaan lurus. Oke, coba kamu kira ada berapa tapak sokongan dalam imbangan dinamik jenis jambatan panjang ini? Kira-kira. Oke, adakah satu? Adakah dua? Adakah tiga? Adakah empat? Oke, siapa jawab satu? Tidak. Siapa jawab dua? Ada. Siapa jawab tiga? Ada. Siapa jawab empat? Oke, jawapannya adalah 4 tapak sokongan. Sebab kamu tengok yang menyentuh lantai adalah kedua kakinya dan kedua tapak tangannya. Oke, kalau ada perut dia terkena lantai, bermakna berapa tapak sokongan satu? Kalau perut pula terkena lantai, 5 lah kiranya. Sebab perut dia pun menyentuh tanah. Oke. Seterusnya kita pergi kepada imbangan jenis ketiga, yaitu imbangan songsang. Maksud imbangan songsang adalah kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika tubuh badan berada dalam keadaan songsang ataupun kaki di atas. Ini cikgu tahu kamu biasa buat nih, bertunggang terbalik nih. Kepala di bawah, kaki di atas. Tidak payah disuruh, semuanya pandai. Tapi perlu ingat, itu kalau berlaku apa-apa sama kamu, risikonya kamu tanggung sendiri. Oke, imbangan songsang ini perlulah mendapat pantauan ataupun bimbingan daripada cikgu ataupun ibu bapa kamu. Sebab ini tidak berisiko lah kiranya. Dan juga peralatan mesti sesuai. Mesti sekurang-kurangnya ada tilam ataupun ada alas di lantai. Oke. Contoh imbangan songsang yang pertama adalah lejang. Oke, ada 3 step di situ, 3 langkah. Yang pertama, letakkan kedua-dua tapak tangan di lantai. Lejang kedua-dua kaki ke atas. Atau lejang kamu macam kamu kick dia ke atas. Ulang lakukan lejang berulang kali sehinggalah kamu yakin untuk melakukan imbangan tangan dengan sokongan. Sampai kamu rasa kamu boleh mengekalkan keadaan badan dalam keadaan tegak. Tangan di bawah, kaki di atas. Kalau rasa belum yakin, ulang seberapa banyak kali sehinggalah kamu rasa badan kamu lurus ke atas. Sekiranya kamu perlu bantuan ibu bapa kamu ataupun cikgu untuk menyentuh kaki, itu adalah lebih baik. Oke. Kemudian kekalkan lakukan imbangan dirian tangan. Oke. Ini juga dipanggil sebagai imbangan dirian tangan. Cuma cara dia, nama dia kita panggil lejang lah, sebab dia di bawah imbangan songsang.
Oke. Contoh kedua imbangan songsang adalah kereta sorong. Ini cikgu tahu nih, kamu suka nih buat kereta sorong nih. Sampai laju badan berjalan karena sorong, sekalinya terlanggar segala dinding apa semua. Ini jangan buat main-main. Oke. Untuk aktiviti kereta sorong ini pula, kamu yang pertama, kamu berada dalam keadaan tangan di hadapan dan kaki kamu di belakang. Kamu perlu bantuan satu orang kawan kamu untuk pegang kaki kamu dan dia angkat kaki kamu. Maka tinggal tangan kamu sajalah di bawah dengan kaki kawan kamu. Jadi apabila kamu maju ke hadapan, kamu gerakkan tangan kamu ke hadapan, kamu punya kawan pun akan ikut bergerak sambil membawa kaki kamu. Umpamanya macam kawan kamu tuh tengah membawa kereta sorong lah. Sebab tu nama dia adalah kereta sorong. Oke. Buat masa ini sahaja yang kita akan belajar. Dan cikgu harap sekiranya kamu ada apa-apa soalan yang perlu kamu tanya, kamu bolehlah message cikgu secara personal. Tapi ingat, mengenai pembelajaran sahaja. Jangan tanya cikgu apa kabar. Cikgu itu cikgu mau jawab pun serba salah. Oke. Sebentar, dalam tugasan cikgu bagi sekali pautan untuk menjawab soalan melalui Google Form. Dan cikgu harap kamu dapat jawablah soalan tersebut. Sedikit sahaja, cuma ada 3 soalan kalau tidak silap. Cikgu Nasrul tidak bagi soalan banyak-banyak. Soalan senang-senang saja. Jadi kalau itu pun kamu tidak mau buat, cikgu pun dah tahulah mau buat macam mana. Oke. Jadi diharap serba sedikit apa yang cikgu ajar pada hari ini dapat memberi input ataupun impact kepada kamu dan membolehkan kamu menguasai kemahiran tersebut. Oke, kita jumpa lagi pada di lain hari dalam mata pelajaran lain. Sebab cikgu ada ajar subjek lain lagi dengan kamu. Maka kita jumpa lagi dalam video yang lain. Oke, kekal berada di rumah, jaga kesihatan, amalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.